Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi bila dia nak jelaskan tentang ibadat, tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cuba menyenaraikan jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk ibadat. Antara yang beliau senaraikan doa, kemudian khauf, takut, raja, tawakkal, khasyah, raghbah, inabah dan sebagainya. Beliau menjelaskan kepada kita ciri-ciri ataupun jenis-jenis tauhid al-ibadah. Bukan beliau bermaksud mengkhususkan jenis-jenis ibadat hanya yang ni saja. Tak, dia tak masukkan yang tu. Dia hanya berikan contoh. Tuan-tuan dan puan sekalian, disebabkan bila disebut perkataan doa, ia membawa erti pengertian yang sangat luas. Seperti mana yang kita jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadat. Jadi setiap perkara ibadat yang kita lakukan sebenarnya adalah doa, kerana kita berharap sesuatu daripada Allah. Kerana kita lakukan perkara tersebut takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita buat. Sebab tu kita salat. Sebab tu kita tinggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat adalah ibadat. Pada masa yang sama kita meninggalkan maksiat juga kerana mengharapkan keridaan Allah. Mengharapkan pengampunan Allah juga adalah ibadat. Kemudian bila kita beramal, kita bertawakal, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak dapat menentukan bahawasanya ibadat kita diterima ataupun ditolak. Semaksimum yang kita boleh lakukan, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-Nya. Semaksimum yang kita boleh lakukan, kita lakukan ibadat sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takat tu je kita boleh pergi. Lebih daripada tu, confirm kita buat masuk syurga, confirm kita buat ni pasti ni, confirm kita buat ni ganjaran dia syurga, balasan dia neraka. Yang tu pembalasan kita tak tahu amalan kita nak diterima ataupun nak ditolak. Sebab tu kalau Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa du'a mutaqabbala. Dan dalam riwayat yang lain disebut di antara doa Nabi, wa amalan mutaqabbala, amalan ataupun doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi minta agar doa dia dimakbulkan, amalan dia dimakbulkan, apatah lagi kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti mana yang telah kita jelas, bahawasanya merupakan prinsip-prinsip metodologi beliau dalam menyusun kitab ini. Beliau memberikan dan menyertakan dalil bagi setiap kenyataan-kenyataan dan perkataan yang beliau utarakan. Jadi dalam membawa jenis-jenis ibadat ini, boleh memberikan dalil bagi setiap kenyataan-kenyataan tersebut. Pertama sekali dia bawa dalil tentang doa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku pasti akan masuk neraka dalam keadaan yang hina dina." Kemudian beliau membawa satu hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak bagi setiap ibadat. Dan dalam riwayat yang lebih asah, yang lebih sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Jadi ayat Al-Quran tadi menunjukkan Allah perintah agar kita berdoa kepadanya. Adab-adab dan etika dalam berdoa banyak kita bahaskan. Bila sebut saja doa, ada beberapa perkara yang kita ulas, yang kita perlu jelaskan. Pertama, pengertian doa. Kedua, jenis-jenis bentuk-bentuk doa. Ketiga, adab-adab dalam berdoa. Keempat, bagaimana kita nak pastikan bahawasanya doa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dibicarakan
oleh para ulama bila sebut tentang doa, 4 perkara ni. Pertama, bila sebut pengertian doa, apa dia doa? Doa tu apa? Asal daripada da'a yad'u, iaitu memohon, meminta. Memohon, meminta. Itu dari sudut penggunaan bahasa Arabnya. Sebab itu perkataan as-salah, salat, sebahagian daripada ulama bahasa sebut ia sebagai ad-du'a dari sudut bahasa. Semayang tu sendiri, salat tu sendiri adalah doa. Pasal apa? Pasal dalam kita salat, kita memohon keridaan Allah. Dan dalam kita salat, bacaan-bacaan kita dalam salat adalah doa. Kerana setiap bacaan kita, kita memohon ganjaran, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu sembahyang sendiri adalah doa. Dan kalau kita pergi kepada pentakrifan yang lebih luas dari sudut istilahnya yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa itu adalah ibadat. Sebab itu pergi kita kepada perbincangan yang kedua tentang doa, iaitu jenis-jenis bentuk-bentuk doa. Ada doa berbentuk permohonan, ada doa berbentuk ibadat secara umumnya. Doa berbentuk permohonan, kita minta kepada Allah. Benda ni selalu kita jelaskan dalam kuliah-kuliah kita. Minta, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ya Allah Tuhanku, sekian. Permohonan. Dan satu lagi doa berbentuk ibadat, yang mana kita buat amal kebaikan dan kita mengharapkan keridaan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah doa. Ketiga, adab-adab dalam kita berdoa. Antara adab-adab dalam kita berdoa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahamidallah wa athna alaih. Nabi puji Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi puji Allah dulu dalam nak meminta sesuatu. Kita nak minta sesuatu daripada Allah. Macam kita nak pergi minta ke orang hang ni jenis baik, mai dopang. Nak pinjam duit 2 kupang, mai 3 kupang ke mai 5,000 ke berapa ribu, hang bagus. Tapi kalau kita pergi terus direct, mai duit ke? Dia payah sikit orang nak bagi. Nampak? Dia ada protokol dalam kita meminta. Begitu juga kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, protokol dia hamidallah, puji Allah Subhanahu Wa Taala, wa athna alaih, puji dia sungguh-sungguh. Jadi sebab tu doa ini bermula dengan puji-pujian. Kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara adab-adab dalam kita berdoa, berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selawat penuh ataupun selawat separuh, selawat Ibrahimiyah ke tak Ibrahimiyah ke, yang penting kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Pasal apa selawat ke atas Nabi? Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala perintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang-orang yang beriman agar berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa selawat didahulukan dalam kita nak berdoa? Kita boleh bertawassul dengan amal soleh kita. Kita selawat kepada Nabi, kemudian baru kita minta. Sebab selawat kepada Nabi merupakan satu ibadat yang besar, ganjaran pahala dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru salata alayya yaumul jum'ah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi masyara." Hendaklah kamu perbanyakkan selawat ke atas aku pada hari Jumaat. Barang siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah akan balas kepada dia 10 kali. Selawat banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan antara salah satu cara kita berdoa memohon sesuatu daripada Allah. Lepas berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara adab-adab dalam kita berdoa, mengulangi doa tersebut 3 kali. Mengulangi doa tersebut 3 kali, seperti contoh petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda berdoa di atas Bukit Safa dan Bukit Marwah. Bila buat sa'i, bila kan selepas membaca bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, sampai ke habis semua tu. Kemudian berdoa, doa minta 3 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara adab-adab dia. Dan kemudian
Di antara adab-adab juga dalam ketika mana kita berdoa, hendaklah doa tersebut kadang-kala ia bersifat umum dan harus ia bersifat khusus. Doa ni pada asalnya kita minta umum. Ya Allah Tuhanku, murahkan rezeki aku. Tapi kadang-kala boleh minta khusus. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad atau Abu Daud, disebut Nabi SAW pernah menyatakan bahawasanya mintalah kepada Allah apa sahaja, walaupun capalmu putus, walaupun kamu nak minta garam kepada Allah. Menunjukkan harus ada padanya pengkhususan. Tapi Nabi lebih suka doa bersifat umum. Murahkan rezeki. Kita, ya Allah Tuhanku, murahkan rezeki aku nak kereta Mercedes, tayar lagu ni, rim dia lagu ni. Aku nak kereta Mercedes tu 2.0 ke, 2. CLS ke apa kebala ke. Aku nak nombor ni. Jadi terlalu khusus sangat. Doa-doa seperti ini Nabi SAW kurang suka, walaupun ada keharusan. Macam kita katakan seperti nazar, ada keharusan, tapi Nabi SAW sendiri tak suka sebenarnya kalau kita selalu sangat bernazar, seolah-olah kita demand nak buat benda baik. Nampak? Begitu juga antara adab-adab dalam kita berdoa. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, juga merupakan adab-adab dalam kita berdoa, mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Jangan kita kata angkat tangan ni tak ada langsung. Cuma masalah problem yang besar di sini mengkhususkan doa mengangkat tangan ni selepas ibadat tertentu, selepas solat 5 waktu ke, selepas waktu ni ke, dan menjadikan amalan mengangkat tangan ni dalam setiap kali kita berdoa. Khusus mesti doa mesti kena angkat tangan, tak semestinya. Sebab sabit daripada Nabi SAW, Nabi juga pernah berdoa tanpa mengangkat tangan. Mana dalil yang menunjukkan bahawasanya harus ketika mana kita berdoa mengangkat tangan? Istisqa. Okey, orang kata istisqa saja, hal lain. Siapa boleh bagi dalil dia? Yang kisah Yang ada yang. doa minta hujan. Sebutlah tadi, kisah apa? Kisah seorang yang memakai pakaian haram, makan haram, kemudian mengadakan tangan ke langit, mohon pada Allah. Ya, pandai. Hak ni nak bagi apa? Tak ada orang poket. Tapi itu jawapan betul. Bagaimana kisah seorang lelaki yang dia memakai pakaian yang haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bi haram, fa anna yustajabu lah. Dia mengangkat tangan, dia sebut ha ya rab ya rab ya rab. Kan? Bagaimana wajhul istidlal di situ? Penghujahan di situ macam mana? Harus mengangkat tangan ketika nak memohon. Menunjukkan keharusan untuk mengangkat tangan. Apa yang menunjukkan keharusan untuk mengangkat tangan? Apa yang menunjukkan keharusan? Memanglah kita angkat tangan. Kalau kita nak berhujah dengan dalil itu, macam mana kita boleh kata ketika mana berdoa harus kita mengangkat tangan? Macam mana kita nak hujah? Kerana Nabi SAW tak larang. Kalau sekiranya benda tu salah, la yajuz ta'khir al-bayan an waqtil hajah. Tak boleh kita melewatkan penjelasan di saat orang memerlukan. Nabi cerita orang tu angkat tangan. Kalau tak boleh angkat tangan, nescaya Nabi akan kata tak boleh angkat tangan. Tapi menunjukkan keharusan angkat tangan, Nabi biar isu angkat tangan. Yang Nabi fokuskan adalah pada perkara-perkara yang haram dalam tu. Nabi tak sebut tentang haram angkat tangan. Nabi sebut tentang makanan haram, minuman haram, kehidupan dalam keadaan yang haram. Allah tak terima doa orang seperti ini. Nampak? Itu dalil dia.